Pernah tak awak semua ada this kind of thoughts inside your mind saying that kenapalah aku tak dapat kerja yang macam tu? Kenapalah dia tu lagi bagus daripada aku? Kenapalah aku dapat result macam ni? Kenapa dia yang selalu dapat A? Kenapa bukan aku? Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua. So, untuk topik hari ni, cikgu nak sentuh sikit tentang kenapa kita selalu compare diri kita dengan orang lain. Kenapa kita selalu banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Okay. Kat sini, aku rasa ni adalah salah satu situasi ataupun fenomena yang selalu sangat berlaku. In fact, cikgu tak nafikan yang kalau nama kita adalah manusia, kita akan engage with this kind of behavior. So, was it helpful ataupun tak? To what extent dia akan bagi harmful effect dekat kita? That is something that I like to talk about with you today. Right? So, let's go. Right. So, bila kita bercakap tentang comparing ourselves with others, maksudnya kita tengok orang lain dan kemudian kita tengok apa yang dia ada dan bandingkan dengan apa yang kita ada. Sebagai salah satu contoh, katakanlah kita baru dapat exam results and then katakanlah kita dapat certain markah. Kemudian kita tengok orang lain, oh dia dapat certain markah which is lagi tinggi daripada kita. So apa yang kita buat? Kita akan bandingkan. Bila kita bandingkan, apa yang akan berlaku seterusnya adalah kita akan mula assess apa yang kita dapat. Kita akan mula untuk menilai dan letakkan nilai dekat apa yang kita dapat apabila kita buat perbandingan dengan orang lain. Contoh, maka dia lebih tinggi daripada aku. So itu adalah perbandingan yang kita buat dan dia tak stop dekat situ. Apa yang akan berlaku seterusnya adalah kita akan mula letakkan persepsi dekat diri kita pula. Dia dapat markah lagi tinggi daripada aku. Aku ni tak pandai ke? Ataupun, kenapalah aku ni selalu dapat markah macam ni? So, this negative perception yang kita letak dekat diri kita adalah something yang destructive. Destructive tu maksudnya dia akan membuatkan kita rasa down. Okay, some people might say yang kalau kita bandingkan diri kita dengan orang lain, bukankah tu nanti akan menyebabkan kita try untuk strive for more ataupun kita try untuk letak lebih banyak effort. That is good, betul, sebab itu adalah salah satu positive side effect yang kita akan dapat bila kita bandingkan diri kita dengan orang lain, which is good. Tetapi awak kena tahu dia punya negative side effect adalah lebih banyak berbanding satu positive side effect tu. So apa antara negative side effect yang kita akan buat? Cuba tengok balik. Bila kita compare diri kita dengan orang lain, first kita akan tengok, contoh markah dia lagi tinggi daripada aku. Dia takkan stop dekat situ. Seterusnya adalah kita akan letakkan nilai negatif dekat diri kita pula. Kita akan ada satu persepsi towards diri kita which is selalunya ke arah negatif. Contoh, aku ni memang lemah. It's always dia je yang selalu dapat nombor satu. Aku ni memang orang biasa-biasa je. So that negative perception yang kita letakkan dekat diri kita, okay, dia tak akan berlaku hanya sekali ataupun dua kali. Dia akan jadi satu habit. Bila kita selalu sangat praktis compare diri kita dengan orang lain. Kita tahu kan bila kita selalu buat benda tu, dia akan automatically akan jadi satu habit. Dan bila cakap habit, maksudnya adalah kita dah sampai satu tahap tak sedar punya kita sebenarnya tengah compare diri kita dengan orang lain. Okay? Dan apa yang kita kena tahu seterusnya adalah negative side effect dia kepada kita. Kita akan keep on ada rasa macam kita ni tak mampu, kita ni incapable, kita ni lemah, kita ni tak pandai, kita ni akan sentiasa berada dekat level yang bawah. So, in general, negative side effect dia akan membuatkan kita punya self-esteem semakin merunduk ataupun it doesn't bring any good to our mental health. Okay, so big question here is, then kalau kita tak compare diri kita dengan orang lain, macam mana kita nak improve diri kita? Okay, so cerita dia dekat sini, tak salah untuk kita compare diri kita dengan orang lain sebab itu memang human nature. In fact, normal human being, kita ni memang dilahirkan untuk jadi seorang yang kompetitif. Itu adalah kita punya basic human nature. Cuma dekat sini cikgu ada beberapa tips macam mana cara untuk kita make sure kita compare diri kita dengan orang lain tapi dia tak memberi kesan negatif ke atas diri kita. So jom. So first kali, every time bila awak compare diri awak dengan orang lain, awak kena start untuk aware tentang behavior tersebut.
Sebagai contoh, katakanlah every time dapat result exam ke, ataupun every time bila dah ada KPI evaluation untuk yang dah bekerja ke, ataupun every time bila kita tengok jiran sebelah beli rumah baru ke. Contoh kan. So, bila awak dah caught yourself in that moment, terus aware yang aku tengah compare diri aku dengan orang lain. So that is the very basic steps yang awak kena tahu, which is aware. So kenapa kena aware? Bila awak aware, awak sedar tentang apa yang awak tengah buat. So that is easier untuk awak buat second step. Alright, so moving on to the second step. So bila kita dah aware yang kita ni tengah engage with comparison game ni, seterusnya yang kita kena buat adalah kita kena try evaluate apa yang kita tengah comparekan tu sebenarnya. Alright, so maybe dia berkaitan dengan performance ke, dia berkaitan dengan status ke, dia berkaitan dengan wealth ke, dia berkaitan dengan anything. Could be your your physical appearance ke or anything. So awak identify dulu apa konteks dia, dan selepas itu apa negative perception yang awak letak dekat diri awak. Sebagai contoh, katakanlah awak compare diri awak dengan orang lain in terms of kecantikan. Contoh macam, cantiknya kulit aku ni tak cantik pun, kusam je. So, aware dengan negative perception yang awak letak dekat diri awak. Mungkin lepas tu awak akan fikir macam, aku ni tak cantik, aku ni forever will be in this way. So, awak kena tahu apa benda, apa negative perception yang awak letakkan dekat diri awak dan tanya balik. Nombor 3 adalah tanya balik kat diri awak. Betul ke apa yang awak cakap dekat diri awak ni? Betul ke yang awak ni tak cantik? Betul ke yang awak ni selamanya akan jadi paling bawah dalam kelas? Betul ke yang markah awak ni memang tak akan pernah berubah? Betul ke? Actively asking yourself this kind of question supaya kita nak try untuk dapatkan the rationale behind it. Betul ke? Contoh, kalau awak cakap, aku ni memang tak cantik pun. Are you sure? What is your definition of cantik sebenarnya? Or adakah awak punya definition of cantik tu sebenarnya berdasarkan societal punya standard, which is that is so irrational. Betul tak? Kat situ you will caught yourself in the time yang macam betul juga, it doesn't make sense. Alright? Sebab kadang-kadang semua benda ni adalah subjektif. So bila awak dah start questioning yourself about those negative perception tu, alright? Dan yang seterusnya, yang keempat adalah awak kena evaluate diri awak. So apa benda yang awak boleh buat so that awak punya tanggapan terhadap diri awak ni boleh diubah. Dan dekat situlah akan bermulanya growth dan juga development of yourself. So sebagai contoh, katakanlah awak nak cakap yang macam aku ni tak cantik macam dia lah, aku ni memang tak cantik pun. Sebagai contoh kan. So mungkin awak boleh tengok apa benda yang tak cantik yang awak cakapkan tu. Mungkin dari segi pemakaian tudung, ataupun mungkin dari segi cara awak mix and match your style. Mungkin awak tak pandai macam mana cara nak matchkan colour yang betul dan sebagainya. So mungkin dari situ awak start belajar, buka Pinterest, buka TikTok, bukalah segala jenis platform yang awak boleh buka dan try untuk improve daripada situ. Dan daripada situ awak akan nampak, rupa-rupanya bukannya awak tak cantik, or rupa-rupanya bukannya aku tak pandai. Sebenarnya cara yang aku guna selama ni salah. So cerita dia sebenarnya adalah kita sebagai seorang manusia ni, kita ni dilahirkan dengan pelbagai capabilities and we are very unique from one to another. So, apa yang kita kena tahu adalah kita kena identify apa yang unik dekat diri kita, apa teknik yang sebenarnya betul yang sesuai untuk diri kita, apa strategi yang sepatutnya kita employ untuk kita achieve certain success. Dan kita tak perlu nak copy orang lain pun. Ataupun kalau kita perlu copy, kita hanya kena tahu style dia tu sesuai ke tak dengan kita. Dan dari situ baru awak akan nampak, sesuai rupanya teknik ni dengan aku. So, awak akan nampak result selepas tu. Okay? So, every time bila awak compare diri awak dengan orang lain, benda pertama yang awak kena ubah dalam fikiran awak adalah bukan kerana awak tu tak pandai or bukannya awak tak ada apa yang orang tu ada. Tetapi, awak sebenarnya tak jumpa cara yang betul yang sesuai dengan diri awak. Okay? So keep exploring, keep on searching what are your strengths and jangan stuck into your own negative perception sebab benda tu hanya akan menyebabkan awak tak jumpa apa-apa. Alright, so stay tune dengan cikgu. InsyaAllah moga video ini bermanfaat dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.